Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Rehlah menuju ke alam akhirat. Alhamdulillah, dalam siri yang hari ini yang ke-11, kita telah masuk kepada perbincangan ahwalu qiyamis sa'ah. Huru-hara berlaku ketika terjadinya kiamat. Jadi apakah huru-hara itu kita tengok? Yang pertama sekali, kita tengok apa yang terjadi kepada langit. Apa yang terjadi kepada bumi, bintang-bintang, dan juga keadaan alam pada saat itu. Kemudian insya-Allah kita tengok kepada Al-Mahsyar, perhimpunan manusia. Di mana ke tempat berhimpun dan bagaimana keadaan orang itu datang ke tempat yang tersebut. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita cuba dalam rehlah kita ni mudah-mudahan memberi cuitan kepada hati kita supaya kita lebih insaf di saat kita berada di bawah gangguan ataupun cengkaman COVID-19 ini, yang kita diminta supaya menjauhkan diri daripada manusia, tapi tidak menjauhkan diri daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan kena tanda, saat berlakunya COVID, kita minta menjauhkan diri, menjarakkan diri daripada manusia, tapi mendekatkan diri kepada Allah. COVID-19, peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah walaupun kita menjarakkan diri daripada manusia. Masya Allah, tabarakallah. Ini peluang. Maka para jemaah sekalian, apabila setelah berlakunya kiamat, Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita dalam siri-siri yang lepas, kita dah baca beberapa ayat tentang keadaan dunia pada saat itu. Kan? Bumi bergoncang, bukit bukau berterbangan, laut kering ataupun keluar api, langit terbelah, bintang-bintang gelap dan bertaburan. Ini kita tengok satu persatu keadaan-keadaan alam ataupun cakrawala, langit dan bumi, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Yang pertama, kita pergi kepada halus samawati wal ard, keadaan langit dan bumi. Alhamdulillah, kebetulan yang baik. Dia panggil sudfah dalam bahasa Arab, kata kebetulan. Pagi-pagi ana tafsir ringkas tadabbur kepada beberapa ayat di dalam juzuk yang ke-30. Surah Amma Yatasa'alun 'anil naba'il azim. Bermula daripada orang tanya tentang an-naba'il azim, makna peristiwa yang besar, iaitu kiamat. Dan surah-surah yang berikutnya juga menceritakan tentang keadaan langit, keadaan bintang, was-sama'i wat-tariq, kan? Wa idzal kawakibun tasarat. Alhamdulillah, sesi petang pula kita baca kitab ni, mana ada kaitan. Kalau para jemaah betul-betul menghayati pelajaran kita ni, dua subjek yang kita belajar ini, kaitannya cukup rapat dan insya-Allah lebih memberi kefahaman kepada kita. Yang itu kita belajar dari sudut ayatnya. Di sini kita gabungkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan-penjelasan oleh para ulama. Kita kata alhamdulillah, muwaffaq ikhtiyar al-mawdu' al-muwaffaq. Pilihan maudhu' insya-Allah diberi taufik oleh Allah Taala dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Yang pertama, kita tengok keadaan langit. Allah SWT sebut dalam Quran, yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub. Pada hari kami lipat langit sebagaimana
penulis-penulis lipat kertas. Kita ni bila kita menulis, kertas-kertas yang lebihan, kadang-kadang kita konyokkan dia tak? Kita ramah dia begitu. Orang Kelantan kata ramah. Ramah ni, apa benda ni? Maknanya yang penting kertas kita tak datangnya, kita kerak gitu. Tak terletus sampah. Begitulah keadaan langit. Allah kata pada hari yang natwi, makna kita lipat. Langit itu seperti orang yang penulis lipat kertas dia. Allahu Akbar. Dalam suratul Anbiya. Dalam surah Az-Zumar Allah Ta'ala sebut was-samawatu matwiyatun biyaminih. As-samawat matwiyat, langit-langit dilipat, digulung. Surah Az-Zumar. Dan itu gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan keadaan langit digulung, dilipat, macam-macam. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dikeluar oleh Bukhari Muslim. Yakbidullahu al-arda wa yatwis samawat biyaminih. Summa yaqulu ana al-malik aina mulukul ard. Allahu Akbar. Pada hari Allah Ta'ala genggam bumi dan dilipat langit. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan bahawa langit itu sudah jadi kecil. Sudah dilipat. Dalam hadis lain juga, yatwillahu samawat yaumal qiyamah. Allah Ta'ala lipat, Allah Ta'ala gulung langit-langit itu pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Anal Malik, akulah raja pada hari ini. Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Di manakah si pesombong, kaki-kaki sombong atas dunia itu? Di mana orang-orangnya atas dunia itu? Di mana? Mana apa? Langit pun tergulung. Kan? Allahu Akbar. Wa ammal ard. Adapun keadaan bumi pula macam mana? Takunu al-ard yaumal qiyamah khubzatan wahidah. Allahu Akbar. Bumi seolah-olah seperti roti, sebiji roti pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Roti yang diletak dalam hidangan. Mana begitu ya? Dicampur begitu ya, langit. Masya Allah, tabarakallah. Itulah hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang Nabi kata roti, khubzatan wahidah yatakaffa'uhal jabbaru biyadihi kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fis sufar nuzulan li ahli jannah. Masya Allah, tabarakallah. Dalam ayat ini menceritakan, dalam hadis ini menceritakan bahawa Allah Ta'ala ambil bumi itu macam sebiji roti yang diletak di atas suprah untuk dimakan. Fa'atar rajulun minal yahud faqala. Yahudi pun mari. Dia kata, Baraka ar-Rahmanu alaika ya Abul Qasim. Allah Ta'ala berkat padamu, ya Abul Qasim. Itu gelaran kepada Nabi SAW. Qala, ala al-akhbaraka binuzul al-jannah yawmal qiyamah. Ada ke tidak Allah Ta'ala cerita kepada kamu tentang sambutan tetamu pada hari kiamat? Qala bala. Kata Nabi ada. Takunul ardu khubzatan wahidah. Bumi itu macam sebiji roti. Faqafa nazara Nabi ila ashabi. Nabi pun tengok pada sahabat-sahabat dan Nabi ketawa tengok. Sampai kepada orang panggil nampak dia punya gigi dia. Masya Allah, tabarakallah. Summa qala, kamu ni dia kata pula. Ala ukhbiruka bi idamihim. Nak kata aku beritahu. Roti ada dah. Apakah idam? Pencicah dia, apa dia? Untuk orang-orang ahli syurga. Qala idamuhum balamun wa nun. Idam, balam tu orang tanya apa dia? Balam, saur. Lembu yang gemuk, maknanya daging. Dan nun tu ikan. Ya'kulu min zaidati kabidihima sab'una alfan. Dia panggil hati ikan. Wallahu alam, nama saya Ibn Abbas kata nama serupa tapi hakikatnya tak sama. Jangan duk mikir mati ikan yang makan ahli syurga. La, itu hadis ni muttafaqun alaih. Maknanya nak ceritanya langit itu digulung, buminya jadi macam sekepi roti. Allahu Akbar. Yang kedua kita tengok nasful jibal. Bukit-bukit berterbangan, hilang dah bukit daripada tempat dia, terangkat habis. Qala Allah Ta'ala fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Apabila ditiupkan sunai sangkakala, satu tiupan,
wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Bumi, bukit hancur sehancurnya. Fa yauma idzin waqa'atil waqiah, pada hari itu berlakunya kiamat. Masya-Allah tabarakallah. Ada ayat lain pula mengatakan bukit itu hancur jadi debu. Ramlan na'iman, pasir yang halus. Allahu akbar. Dalam surah Al-Muzammil, yauma tarjupul ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Bukit itu jadi macam kathib, macam pasir halus. Allahu akbar. Bahkan li syiddatil faza' wal ittirab, kerana huru-hara kuat pada hari itu, jibal, bukit-bukit jadi seperti debu ataupun suf, kapas yang berterbangan. Dalam suratul Qaryah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Jadilah bukit-bukit itu seperti bulu ataupun kapas yang diterbang oleh angin, terbang sana sini. Masya-Allah tabarakallah. Kita ni sekali angin mari tak terbang kayu-kayu pokok pun kita rasa takut dah. Ini bukit terbang. Bayangkan apa huru-haranya pada hari itu. Masya-Allah tabarakallah. Dan bukit sudah hilang daripada tempat dia. Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Suyirat maknanya diterbangkan bukit-bukit. Dalam surah An-Naba yang kita dah dalam tafsir kita, tuan-tuan boleh rujuk balik kepada tafsir yang kita mengajar pagi-pagi. Baik, itulah yang dikatakan fayazaruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Bukit jadi sama, tanah jadi sama, tak ada bengkok-bengkok, tak ada tinggi rendah, tak ada dah. Lembah-lembah tak ada. Yang ketiga kita tengok pula al-bihar, bagaimana dengan laut. Lautnya apa jadi? Laut ni Allah Ta'ala sebut wa idzal biharu fujirat. Nah itu. Tengok dalam tafsir kita kepada surah Al-Infitar, ana hurai panjang di sini, apabila langit laut sudah fujirat, sudah kering. Habis jadi sama ya jadi bumi itu. Allahu akbar. Dan ayat lain dalam surah At-Takwir wa izal biharu fujirat. Yang pertama itu fujirat. Yang kedua wa izal biharu sujirat. Sujirat ni nyala keluar api daripada qa'ril dasar laut, naik api. Masya-Allah tabarakallah. Sebab tu hari ni pun bahan api orang pergi gali mana? Tengah laut tu. Puak-puak sahabat-sahabat kita yang kerja offshore, duduk dalam laut seminggu, 2 minggu, 2-3 bulan, duduk cari. Jadi akhir sekali yang minyak-minyak keluar bawah tu, naik api. Allahu akbar. Yang keempat, dawaranus sama'i wa infitaruha. Langit pula berjalan, terbang juga. Langit berpusing. Tataharrakus sama'. Berpusing langit. Allah kata, yauma tamurus sama'u maura. Pada hari berlarinya langit-langit. Allahu akbar. Dan izas sama'un fatarat, ketika langit itu pecah. Wa yauma tashaqqaqus sama'. Allah. Jadi sifat-sifat cerita-cerita ini, alhamdulillah kita dah baca dalam ayat-ayat yang telah kita baca. Yang kelima, launus sama'. Warna langit pada hari itu warna apa? Jadi kita sekarang ni kan, orang panggil samawi, mana langit itu warna biru. Biru langit lah. Orang kata langit biru kan. Langit biru. Air pun biru juga. Ingat sahabat saya, ni Dr. Zahazan, dia kan Telaga Biru. Dia punya syarikat dia Telaga Biru. Dia kata waktu dia mari jumpa dengan arwah Tok Guru, ni Aziz Allah Yaghfirlu, dia kata kenapa Telaga Biru? Kita buat Telaga Hijau Ustaz. Saya kata tak boleh, kalau air hijau ni orang panggil karak hijau. Karak hijau ataupun lumuk. Jadi untuk langit dengan air dia sesuai dia dengan warna biru. Masya Allah, tabarakallah. Tapi apa jadi dengan langit pada hari tersebut? Pada hari kiamat, apa jadi dengan langit? Kita tengok. Pada hari kiamat, tatalawwanus sama'. Langit bertukar warna. Maknanya belah atas ni bertukar warna. Sekali merah, sekali kuning, ada kalanya hijau, ada kalanya biru, bertukar. Dalam surah Ar-Rahman, Allah sebut, ayat 37, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَهِيَ تَتَشَقَّقُ فَتَكُونُ لَوْنًا بَعْدَ لَوْنٍ. Dia panggil langit itu belah, kemudian dia jadi warna macam-macam. Warna-warni. Kita ingat, comel lah warna-warni.
Cakap atas dunia ni boleh lah. Tapi di akhirat esok bukan waktu nak comel-comel. Bukan waktu nak selfie masa tu. Tak ada selfie-selfie dah. Waktu tu waktu orang lari daripada keluarga. Mak ayah lari daripada ibu. Daripada anak. Anak lari daripada ibu. Suami lari daripada suami. Daripada isteri. Masing-masing membawa diri. Kan? Baik. Yang keenam, takwirus syams. Makna matahari sudah tidak lagi bercahaya. Tak ada warna dah dia. Tak ada cahaya dah. Gelap. Sudah hilang warna matahari, sudah hilang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu sudah hilang dia punya daun, warna dia, cahaya dia tak ada. Gelap dunia ni. Kan kita ni ambil daripada cahaya matahari pantul kepada kita, jadi cerah. Pada hari itu matahari sudah tidak ada warna. Matahari sudah tidak ada warna, kan? Kakisratil ard, dia kata jadi kosong macam ni. Macam atas bumi kita ni, jadi tak ada gapo. Gelak gelemak, kata Allahu Akbar. Dan dilingkungi matahari itu, hilang dia punya warna. Bagaimana pula dengan bulan? Matahari dan bulan. Bulannya macam mana? Yang ke-6, yang ke-7 dah. Bulan Al-Qamaru yukhsaf. Bulan juga sudah jadi gerhana. Tak ada dah cahaya dia, tak ada. Sekarang ni kita boleh tengok kan, malam-malam purnama comelnya bulan. Sehingga orang buat bulan ni lambang kepada kecantikan. Allah dia. Kalau seorang suami tu nak puji bini dia, dia kata awak ni seperti bulan purnama. Mana lawa lah tu. Nah. Kalau kata awak ni seperti matahari, tu bukan nak puji bini. Itu kena lari kuat-kuat. Mana bini tu baking. Panas semua. Lah. Jadi pada hari itu tidak ada. Dalam surah Al-Qiyamah, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Pada hari itu, orang pakai mata terbeliuk, pakai tengok apa dia. خَسَفَ الْقَمَرُ. Mata bulan sudah gerhana, وَجُمِعَ الشَّمْسُ. Dan matahari dengan bulan pun sekali gelap situ, tak nak apa dah. Masya Allah. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Manusia duduk cakap, kita nak lari ke mana ni? Tak ada lari, tak ada lari. Nak lari mana? Tak ada tempat. Allahu Akbar. Kalla la wazara ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Mungkin lagi kepada Tuhan lah. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala sebut, wa jumi'ash syamsu wal qamar. Dikumpul matahari dan bulan duduk sekali. Ay yajtami'ush syamsu wal qamaru fi jihatin wahidah. Duduk setepak. Naik duduk stop itu dah. Tak boleh nak tak gerak. Kalau kita kat jam dah dia punya landasan tak boleh nak berjalan. Masya-Allah tabarakallah. Dia naik dengan tidak ada warna lagi, tak ada lagi cahaya. Bintang-bintang pula macam mana? An-nujum wal kawakib. Bintang apa sudah jadi? Bintang-bintang yang banyak di langit, banyak mana bintang langit tak ada siapa boleh tahu kecuali Allah Taala yang tahu kan. Besar dia pula masya-Allah besar-besar bintang. Ada hak kecil, ada besar. Pada hari itu bintang juga sudah kehilangan warna, tidak ada lagi. Izan nuju wa izan nujumun kadarat fa izan nujumu tumisat. Tumisat mana sudah hilang cahaya. Tak ada kelip-kelip sudah tidak ada lagi. Allahu Akbar. Wa idzal kawakibun tatharat. Dan dia juga orang panggil guguran, jatuh berguguran. Masya Allah tabarakallah. Itulah para jemaah sekalian ahwal yaumal qiyamah. Langit-langit, bumi, cakrawala semuanya sudah tidak berfungsi lagi. Sudah jam dia punya keadaan dan suasana sangat huru-hara. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita keamanan, orang yang bangun dalam keadaan aman. Aminin. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada duka cita, tidak ada rasa susah pada saat itu insya-Allah. Dengan keimanan kita insya-Allah, kita dah belajar dalam siri lepas. Waktu nak berlakunya kiamat, apa sudah jadi? Ketika itu huru-hara besar. Orang-orang mukmin mari angin. Bawa dia, tarik napas dia, mati cara baik. Tinggal lagi syirarul khalqi. Manusia-manusia yang tak baik je yang tinggal atas dunia ini pada ketika itu berlakunya kiamat. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, semua peristiwa langit terbelah, bulan apa ni hilang cahaya matahari apa ni, semuanya qabla hasyril khalaiq. Sebelum berlakunya mahsyar. Maknanya ketika itu berlakunya kiamat. Sebelum dikumpul manusia itu kepada ardil mahsyar, fa kaifa yuhsyarun, bagaimana pula mereka itu dikumpulkan. Dan di manakah bumi mahsyar?
Ini kita pindah kepada tajuk yang kedua, iaitulah al-hasyru ataupun al-mahsyar, tempat perhimpunan. Kalau kita kata al-hasyru, makna tempat berkumpul. Sekarang ni orang panggil point apa benda kan. Kalau kita tempat bangunan besar, dia ada point situ. Jadi kita atas dunia, di manakah point al-hasyru, tempat kita nak berkumpul nanti, kita akan tengok dalam ayat-ayat Allah SWT. Allah namakan hari kiamat itu dengan Yaumal Jam', hari berkumpul. Zalika yaumun majmu'un lahun nas wa zalika yaumun mashhud. Pada hari berkumpul semua manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Surah Hud ayat 13. Dan ayat Allah Taala sebut juga al-mahsyar ni mana tempat perkumpulan, perhimpunan orang yang dulu daripada zaman tu Adam sampai kepada hari kiamat. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 49-50, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, orang dulu, orang kemudian, lamajmu'un, mereka akan berkumpul pada hari di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'lum, sudah ada di situ. Jadi Allah SWT, bagaimana cara nak kumpul, bagaimana itu kuasa Allah, jangan duk tanya kita. Kitanya bersedia untuk berkumpul di mahsyar nanti. Itu kerja kita. Kan dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana kamu berkumpul, di situlah Allah Taala awak mari. Kamu jangan duduk mikir tentang bagaimana Tuhan nak bawa, kamu kena mikir bagaimana kamu nak bertemu Allah. Itu yang penting bagi kita. Kita jangan mikir bagaimana Tuhan nak kumpul kita. Yang kita kena fikir bagaimana kita nak berkumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti dengan ibadat-ibadatnya, dengan persiapan-persiapan yang cukup, insya-Allah. Dan Allah Ta'ala sudah meliputi ilmu dia tahu belaka, mau duduk mana, berapa bilangan, berapa orang yang nak mari, semua sudah tahu. Dalam surah Maryam ayat 93 hingga 95. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua hudud langit, hudud bumi akan jumpa dengan Tuhan belaka sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah Ta'ala kira belaka. Perhitungan sudah ada, sudah bilang. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Semuanya akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat farda, seorang-seorang. Jangan kata, saya nak pergi dengan ustaz, sebab saya belajar dengan ustaz. Saya nak pergi dengan ayah, dengan abah, saya nak ikut abang, ikut suami. La. Farda, seorang-seorang. Tuan-tuan biasa ke tak? Kalau mari musim haji, ada satu visa, dia panggil furada. Kan? Ini furada ni. Furada itu mana farda, maknanya individu. Kita tak mari dengan kerajaan sekumpulan. Mari seorang-seorang. Maknanya hari kiamat esok, ini bukan cerita haji. Hari kiamat esok, kita akan pergi seorang-seorang. Farda. Walaqad ji'tumuna furada. Kama khalaqnakum awwala marrah. Tu yang kata, mu mari jumpa aku furada seorang. Sebagaimana mu keluar daripada perut makmu seorang dulu. Masya Allah, tabarakallah. Makna artinya dalam ayat ini menceritakan kepada kita, Allah SWT ada rekod kira-kira berapa juta, berapa bilion yang nak mari berkumpul, berapa ramai, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa kanak-kanak, berapa orang dewasa, semua sudah ada belaka. Kita nak ceritanya bahawa ilmu Allah Ta'ala tu, Tuhan kata apa? وَحَشَرْنَاهُمْ falam nughadir minhum ahada. Kami kumpul mereka, tak ada siapa yang terlepas. Tak ada kata miss orang ni, lepaslah dia. La, tak ada orang miss. Suratul Kahfi, ayat yang kita selalu baca pada hari Jumaat. Karena itulah ayat Kahfi dibaca pada hari Jumaat dan dikembar dengan surah pagi Jumaat, surah Sajadah, surah Al-Atal Insan, sebab dia ada kaitan dengan cerita hari kiamat. Bila kita baca hari kiamat, kita kena takut Allah Ta'ala, yang menyebabkan kita akan buat persiapan rapi untuk menghadapi saat yang begitu gawat. Masya Allah, tabarakallah. Ini perbincangan kita awal tentang Al-Mahsyar. Mana Allah Ta'ala akan kumpul balik kita. Dalil-dalil yang sudah ada. Saya minta pandangan ataupun perhatian kepada para jemaah sekalian. Semenjak kita baca kitab ni, yang tidak bercampur dengan maklumat-maklumat yang pelik-pelik. Dia bawa hadis, dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis. Kemudian penjelasan para ulama. Kita boleh faham, boleh memahami tak? Jadi sebab itulah saya rasa kita ni kadang-kadang sebab terlalu nak mempertahankan kedudukan kita,
kononnya kita ni pengajian hebat sangat sampai mereka orang nak terjemah hadis mempakak marah. Dia kata apa terjemah hadis? Hadis tu faham mentah. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Orang Badui belajar hadis tu. Semuanya yang beriman sampai ke syurga. Kita belajar hadis tu pula tak cukup lagi. Kena pergi cari lagi ilmu-ilmu lain yang pelik-pelik. Kita kata na'am. Surahul hadis. Ulama-ulama telah syarah hadis. Sudah ada. Tapi kita terjemah itu sebagai nak memahami apa makna hadis. Kemudian mari peranan ustaz. Mari peranan guru-guru. Baca pula syarah hadis ni begini. Hadis ni sudah dimansuhkan dengan hadis lain. Itu kerja. Jadi peringkat awal ni nak faham hadis pun tak faham. Bagaimana pula kita nak kata kita ni sebagai ahlu sunnah yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia. Mengaku ahlu sunnah tapi bila sebut kitab sunnah pakat takut. Kenapa? Kitab mana yang kita tak nak ikutnya? Masya Allah, tabarakallah. Imam, ana pernah bercakap dengan satu kumpulan yang dia kata dia tak ada mazhab. Kita bagi motivasi 1 jam lebih tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nama dia Syafi'i diberi gelaran sebagai Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah. Jadi kalau kita ni mazhab Syafi'i, patut kita menjadi pembela sunnah. Orang nak hidupkan sunnah, semangat selalu kita. Dan sebut sunnah Nabi, gigit dengan gigi geraham. Ini tidak, sunnah jadi kecil, hak lain tu besar ni. Hak mimpi-mimpi, hak mari daripada kata-kata lain yang apa ni manusia. Iyalah ada kata-kata hikmat kita tidak ingkar, tapi kenapa sampai mereka nampak susah sangat kan? Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada adillah alal hasyri. Dalil-dalil yang menunjukkan kepada berlakunya perkumpulan ini. Kita akan berkumpul di sana. Telah tersebut dalam beberapa ayat Al-Quran. Tadi saya dah baca surah Al-Kahfi ayat 47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ini satu dalil. Allah kata kami akan kumpul mereka, tak ada seorang pun boleh lepas. Tak ada seorang pun boleh lepas. Al-Kahfi 47. Surah Al-Waqi'ah. Tadi baca dah. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqatim. Hak dulu, hak kemudian akan berkumpul satu tempat. Ayat surah Al-Kahfi 99. Wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. Bila ditiup sangkakala, semua akan berkumpul. Masya Allah, tabarakallah. Maka Nabi SAW bersabda, Inna Allah yajma' yawmal qiyamati al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahidin. Masya Allah, tabarak. Allah Ta'ala akan kumpul manusia. Yang dulu, yang kemudian di satu tempat. Hadis ini muttafaqun alaih. Fi hadis syafa'ah. Hadis yang panjang. Baik, kita tengok sifat. Sifatu ardil mahsyar. Bagaimanakah sifat bumi mahsyar itu macam mana? Jawab dia, dikumpulkan manusia dalam hadis muttafaqun alaih. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Dikumpulkan manusia pada hari kiamat ala ardin bayda ka qursatan naqi laisa fiha ma'lam li ahadin. Masya-Allah. Kita akan berkumpul pada hari kiamat di atas bumi yang seperti sekeping roti tadi. Roti lepar tu. Kan? Kan roti Arab kan hok nipis tu, hok mak colek dengan apa ni dengan cheese dengan jubnah tu sedap. Orang belajar duduk negeri Arab tu memang makanan kita lah. Orang lain duduk sibuk dengan nasi lemak, nasi lagi. Puak kita hok duduk mengaji di asrama ni duduk colek hot tu. Right. Jadi macam roti putih sekeping, laisa fiha ma'lamun li ahad, tak ada lagi tanda-tanda batu sempadan, tak ada. Ini tanah saya tak. Lah kosong, tak ada gapo. Allahu akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bumi mahsyar itu kosong, putih, dia punya warna putih. Di manakah bumi itu? Mahsyar itu di manakah tapak dia? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bumi mahsyar iaitulah di bumi Syam. Syam ni kalau kita tengok untuk geografi zaman kita ni, kalau kita kata Ardu Syam, iaitu Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. Mana kawasan itu? Tak tahulah Syria itu setakat mana. Sebab Syria ni luas juga kan. Dia sampai ke Turki sempadan dia. Maknanya itu bumi Syam. Barakna haulahu, yang kami berkati. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' tu. Jadi bumi Syam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi tunjuk ke arah Syam. Ha huna. Ila ha huna tuhsyarun. Nabi tunjuk ke arah Syam. Nabi kata, ke arah ini kamu semua akan dikumpulkan. Rukbanan wa musyatan. Ada orang yang berjalan, naik kenderaan.
Ada orang yang berjalan kaki. Wa tujarruna ala wujuhikum. Allahu akbar. Ada orang yang ditarik bawa ke sana atau muka dia, mana ditarik. Yaumal qiyamati afwahukumul fidam. Pada hari kiamat mulut-mulut kamu disel, tak boleh cakap. Masya Allah, tabarakallah. Kalau boleh bercakap manusia ni, nya bercakap sungguh-sungguh. Nah, lepas tu hendak menipu lagi. Allahu akbar. Wa inna awal ma yu'rib an ahadikum fakhidahu. Allahu akbar. Yang awal-awal lagi bercakap di kalangan anggota kamu, paha kamu. Paha kata di sinilah tempat bertemunya pertemuan yang haram, berlakunya zina wal iyazbillah. Allah, ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami sayangi daripada terjebak dengan benda fahisyah, benda mungkar, ya Rabb. Kita minta selamat belaka kita, insya-Allah. Jadi hati-hatilah. Mulut tak boleh bercakap dah. Tangan duk bercakap, tangan ni lah, ya Rabbi. Pukul 3 pagi duk forward. Duduk edit gambar, duduk buat poster, duduk pangkah gambar orang, duduk tulis fitnah. Ya, depan Tuhan. Menjawab depan Allah Ta'ala saja. Apa yang kita nak buat atas dunia ni, itulah yang akan menunggu kita di akhirat. Tuan-tuan tak usah duduk gopoh-gapah lah. Tunggu je. Kalau berasa berani, buatlah benda-benda yang menyusahkan kita sendiri di akhirat. Baik, berapa lama tempoh miqdar yaumul hasyri? Berapa lama tempoh hari kiamat tu berapa lama? Kita kena ingat ni. Tempoh hari kiamat berapa lama? Hari perhimpunan manusia sehingga diselesaikan di antara makhluk itu dan terdedah segala rahsia, yauma tublas sarair, didedahkan segala rahsia dan diputuskan segala hukuman. Orang ni ke syurga, insya-Allah nahnu min ahliha. Orang ni ke neraka, na'udzubillah minha. Panjang dia, tanda tuan-tuan. Dia punya tempoh lama dia 50,000 sanah. Allahu akbar. Berapa lama? 50,000 tahun. Masya Allah, tabarakah. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Miqdar masa dianya 50,000 tahun. Wan nas yantaziruna fi faza'ihim. Manusia dalam ketakutan 50,000 tahun. Illa, kecuali orang yang Allah Ta'ala beri keamanan kepada mereka. Ya Rabb. Ya Rabb. Doalah banyak. Ya Allah. Allah mahsyurna. Ya Allah, bangkitkan kami di mahsyar. Kumpulkan kami bersama dengan orang-orang saleh. Aminin, mutmainin. Dalam keadaan aman dan keadaan tenang, ya Rabbal Alamin. Tengok apa sudah jadi pada saat itu. Ya Rabbi. Jadi masa dia cukup panjang. An-nas fi zalikal mauqif. Manusia di saat itu tak tengok muaku dah. Dia duk mikir macam mana kita nak lepas ni. Allahu akbar. Macam mana nak lepas? Hari itu semua pakat lari. Ibu bapa lari, suami lari, bini lari. Tak ada siapa nak tengok muaku dah. Masya Allah, tabarakallah. Semua kita sudah lari. Sudah ingin membawa diri untuk menyelesaikan masalah. Masya Allah, tabarakallah. Ya wadul mujrim. Orang-orang kafir berharap kalau dia ada harta lah, dia nak tebus diri dia. Biar orang lain masuk neraka. Aku asal aku lepas. Tak boleh nak buat apa. Kita ni bila kena jam dah. Sekali-sekala kita kena jam berat. Nak lepas tu, bahasa susah. Ya Rabbi, kalau boleh aku dulu lepas orang ya. Duduk mikir gitu. Ya Allah, ya Tuhanku. Anwa'ul hasyri. Bagaimana cara Allah Ta'ala nak kumpul balik manusia ni. Jadi manusia ni, macam mana cara Tuhan nak kumpul? Yang pertama sekali, kan kita dah bincang dalam siri yang lepas, kematian manusia yang baik, mati awal lagi. Kemudian tinggal hak luka bin luka. Kemudian hak jahat-jahat ni. Yang pertama sekali, Allah kumpulkan al-ahya, orang-orang yang hidup. Hasyrul ahya. Maka orang yang masih hidup dekat dengan nak kiamat, dikumpulkan di tempat di bumi Syam tadi. Di bumi Syam. Kata Nabi SAW dalam hadis tentang 10 tanda kiamat. Kan? Inna sa'ata la takunu hatta takunu 10 ayat. Tak akan berlaku kiamat sehingga berlaku 10 perkara. Jadi Alhamdulillah 10 perkara alamat kiamat ni, saya sudah baca kitab ni.
guru kitab ni juga. Nama dia Nihayatul Alam. Ana sudah baca dan sudah ada dalam tengok di Facebook saya duk share, di YouTube kita ada tajuk dia Berakhirnya Dunia Ini. Berakhir dunia ini kita dah cerita tentang bagaimana api, bagaimana cara nak kumpul. Tengok dalam hadis Nabi kata, "Wa narun takhruju min qurrati Adan, tasuqun nasi ila al-mahsyar." Api mari daripada Adan, Adan tu mari daripada pihak Yaman. Api tu mari, dia halau semua manusia tu lari daripada api, pergi. Sampai waktu orang panggil waktu nak berhenti, dia berhenti. Orang apa berhenti tak lari. Esok api itu bangun pula, jalan pula. Orang pun lari pula, pergi sampai ke mana? Sampai ke Syam. Masya-Allah tabarakallah. Sampai ke Bawah Masyar. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Nabi kata awwalu asyratis sa'ah. Awal-awal tanda kiamat narun, api yang keluar menghalau manusia daripada masyrik kepada timur ke barat, kan? Ilal maghrib. Dihalau, orang pergi kupus itu. Hadis ini dalam Bukhari. Masya-Allah. Dalam hadis Nabi, innakum tusaruna rijalan wa rukban. Adakah orang kamu dihalau naik berjalan kaki, naik kenderaan? Wa tujarun ala wujuhikum hahuna. Nabi kata ditarik kamu semua itu ke arah ini. Nabi tunjuk ke arah Syam. Jadi bumi Syam itu bumi yang akan berkumpulnya manusia di situ dan berlakunya kiamat pada saat itu. Mana orang hidup atas dunia ni dikumpulkan. Saya pun tak tahulah. Yang penting hadis ni sebut daripada Adan pergi ke sana. Nanti ada orang tanya pula lepas ni, orang-orang lain tu macam mana Ustaz? Orang yang duduk di Amerika, duduk di Jepun nak tarik macam mana? Hak duduk negeri Arab ni kita kata nampaklah kan. Sebab dia boleh halau daripada Yaman terus ke Syam. Rihlat asy-syita'i was-saif tu sudah berlaku. Yang lain-lain tu negara orang putih, kita kata wallahu a'lam. Saya boleh jawab wallahu a'lam untuk setakat ni. Kalau tuan-tuan yang ada ustaz-ustaz kita yang dengar ada kongsi maklumat, orang Amerika macam mana Tuhan nak halau, macam mana kita kata tak sedut takalluh, kita cari benda hak tak jumpa, kita susahkan diri kita bagaimana nak buat persiapan untuk ke mahsyar. Masya-Allah tabarakallah. Orang terakhir yang dihalau ke ardil mahsyar siapa dia? Nabi sebut akhiru man yuhsyaru ra'yani min Muzainah. Dua orang pengembala kambing daripada kabilah Muzainah. Mereka nak pergi ke Madinah. Bawa kambing dia. Siapa-siapa dia tengok, wahsyan. Jadi nampak sunyi. Sampai kepada Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' ni tempat pintu masuk Madinah zaman dulu. Di mana Saniyatul Wada'? Tuan-tuan kalau mari daripada Masjid Nabi tu, kita nak pergi ke jalan, nak pergi ke Universiti Madinah. Nak pergi ke Jalan Tabuk tu. Dulu dia panggil Syariat Sultanah. Sekarang ni dia panggil permulaan Jalan Abi Bakar As-Siddiq. Untuk maklumat ma'alim sekarang ni. Itu di situ sekarang ni ada Mustawsaf, ada ni Majma' Ad-Daudi. Komplek Daudi tu. Ujung dia tu situlah Saniyatul Wada' dulu. Masa ana mula-mula sampai dulu kita sempat lagi tengok Masjid Saniyatul Wada'. Lepas tu dia buat jalan raya. Baiklah para jemaah sekalian. Itu di antara orang yang terakhir yang dihalau oleh api ke mahsyar, wallahu alam. Kemudian kita berpindah pula kepada hasyrul mauta. Orang yang sudah mati-mati. Hak duduk dalam kubur dah macam mana Tuhan kumpulkan? Yang tadi orang hidup dihalau dengan api halau. Yang sudah mati macam mana? Masya-Allah tabarak. Yakunu dzalika ba'dama yunfakhu fis sur an-nafkhatul ula. Orang yang sudah mati setelah berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, kemudian berlalunya 40, dan kita bincang dalam siri lepas, 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun, Abu Hurairah kata, abaitu, aku tak nak bagi tahu. Kan, sebab dia tak ada maklumat yang jelas, dia dengar Nabi kata 40. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan, al-matar min taht al-ash, yang menumbuhkan jasad-jasad manusia daripada ajbuz zanab, daripada ekor sulbi kita tu. Masya Allah, tabarakallah. Wahum fi kuburihim, dan mereka dalam kubur dia semuanya keluar. Masya Allah, tabarakallah. Pada ketika itu mereka akan dihalau ke mahsyar, dikumpulkan semua sekali. Baiklah para jemaah sekalian, itu kumpul orang mati dan kumpul orang-orang hidup. Sudah kita dengar dua-dua. Sifatul hasyril khalaik, bagaimanakah sifat
Allah Ta'ala nak kumpulkan makhluk, jawabnya sudah dijawab dalam Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tuhan kata apa? Hasyru, semua makhluk dikumpulkan. Wa hasyarnahum falam nughadir min ada. Kami kumpul, tak ada siapa tinggal. Dan dalam surah At-Takwir, wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang-binatang dikumpulkan. Binatang bangun juga, ya? Bangun. Kambing yang ada tanduk, sudah menanduk kambing yang lain, kambing ini akan bicara daripada Allah Ta'ala. Harimau yang kena pedut, semua dia bicara. Tapi mereka, boleh kata mereka ke binatang? Mereka juga, binatang. Mereka itu, orang Kelantan kata, demo tu, lepas pada bicara, semuanya jadi tanah mula. Puak kafir tengok, ya laitani kuntu turaba, aku nak jadi tanah juga macam puak ni. Mana boleh, tak boleh jadi tanah, kan? Itu ya, para jemaah sekalian. Kemudian Allah Ta'ala kumpulkan orang-orang jahat macam mana? Tengok, Allah kata, wa nahsyurul mujrimina yawma izin zurqa. Allahu Akbar. Kami kumpulkan orang-orang jahat pada hari itu, mata dia biru. La ilaha illallah. Zurqa ay zurqul uyun. Karena terlalu takutnya, syiddatul haul, syiddatul mauqif, terlalu dahsyat je keadaan itu, sehingga mata dia jadi biru. Tak nak kata apa. Ni ada setengah budak-budak hodok main tepek mata ni kan. Dia ikut baju. Kalau baju dia warna ni, mata dia warna ni juga. Kita kata dua warna mu jangan buat. Yang pertama mata merah, jangan. Ni hatu mata merah ni. Yang kedua mata biru jangan. Mata biru ni orang-orang yang dikumpul di mahsyar puak-puak jahat. Lah, jangan buat. Tak usah buat lah. Duk main tukar putih mata apa bendanya. Tuhan buat dah mata comel. Dah mata kita jenis hitam. Tak usah duk jadi biru macam orang putih. Pelik-pelik lah budak-budak lah ni. Cara Allah Ta'ala nak kumpul orang zalim, macam itulah keadaannya. Kan? Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpullah orang zalim dan geng-geng dia dan apa yang mereka sembah. Allahu Akbar. Jadi binatang-binatang juga dikumpul sebagaimana yang telah kita sebut tadi, binatang juga dikumpul. Lepas dikumpul, mereka akan dijatuhkan hukuman, kemudian Nabi kata la tu'addunnal huquq ila ahliha. Semua hak-hak akan diselesaikan pada hari itu, termasuklah kambing yang bertanduk, yang tebok kambing yang tak bertanduk. Tebok ni apa? Menanduk lah. Orang Kelantan kata tebok. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, mahwal faza'ul akbar. Jawab dia pada hari itu orang-orang yang sangat-sangat terkejut dengan suasana yang berlaku apabila mereka keluar daripada kubur. As-salihun fala yafza'un. Orang-orang soleh insya-Allah mereka tak takut. Kan malaikat dah bagi tahu awal lagi, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak ada duka cita, mereka tidak takut. Masya-Allah tabarakallah. Sebab apa tak takut? Dengan tuan-tuan, kenapa orang soleh walaupun huru-hara besar, tapi mereka tidak takut dalam keadaan aman? Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan yang kita baca pagi Jumaat. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqahum nadratan wa surura. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Sifat orang-orang yang soleh, inna nakhafu min rabbina, kami takut kepada Tuhan kami, yauman abusan qamtarira, pada hari yang cukup besar huru-hara ni. Bila orang ni takut di dunia, bermakna mereka buat persiapan, mereka tinggalkan maksiat, mereka lakukan kebaikan. Fawaqahumullahu syarra zalikal yaum. Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada kesusahan, kejahatan pada hari itu. Walaqahum nadratan wa surura. Dia jumpa dalam keadaan mukanya bercahaya dan sangat-sangat bergembira. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Ta'ala balas dengan sebab mereka sabar atas dunia dulu dengan syurga dan pakaian-pakaian yang begitu baik. Dalam surah itu, surah Al-Insan ayat 10 hingga 12. Kemudian yang terakhir sekali para jemaah sekalian, Allah Ta'ala, Nabi kita sallallahu bersabda dalam hadis kursi, qala Allah azza wa jalla wa izzati. Tengok dengar hadis ni, menarik sekali. La ajma'u li 'abdi amnaini wala khaufaini. Aku tak akan kumpul kepada hamba aku dua kali aman, dua kali takut.
In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yauma ajma' ibadi. Kalau dia rasa aman daripada azab aku di dunia, relax ya dia, tak beriman, tak buat ibadat, dia akan jumpa hari ketakutan pada aku kumpul manusia. Wa in khafani fid dunya. Kalau dia takut pada aku di dunia, amantuhu yaum, aku beri keamanan pada aku kumpulkan manusia di akhirat. Jadi para jemaah sekalian, pilihlah kita nak aman di akhirat, kena aman di dunia. Nak aman di akhirat, maknanya kita kena takut pada Allah Ta'ala di dunia. Allahu Akbar. Hadis ini dikeluar oleh dalam Musnad Asy-Syamiyyin dan disebut dalam Sahih Al-Jami', sahihun li ghairihi. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita berhenti sekat itu dulu. Kemudian insya-Allah kita sambung esok Liwa'un Nabi. Di manakah bendera Nabi yang kita akan duduk di bawah itu, insya-Allah. Kata insya-Allah kita akan duduk tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal hasyr, pada hari kiamat nanti, dengan cara kita mengikuti sunnahnya, mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita layak untuk duduk di bawah bendera panji-panji. Kemudian kita tengok keadaan manusia pada saat itu, ada baju ke tidak, bagaimana keadaan. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.